Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita ni pada pagi ni jauh di mata, dekat di hati. Mesti romantik tu kalau cara menyebut tu. Okey. Jadi sering kali kita ni dengar jauh di mata, dekat di hati ni selalunya dikaitkan dengan hubungan jarak jauh. Bukan saja ni orang jarak jauh, ia di UK, seorang di Brunei. Tapi mana tahu je Brunei Muara dan Belaid, daerah Belaid, daerah-daerah, Brunei Muara dan Tutong jauh juga, Brunei Muara dan Temburong jauh juga. Jadi ada hubungan jarak jauh di sana juga ya. Okey. Jadi dalam orang putih anunya tu bahasa Englishnya long distance relationship tu. Okey, long distance relationship. Dan ini saya fokus more kepada hubungan suami dan isteri lah tu. Okey. Misalnya kalau kita ni apa contoh-contoh situasi yang menyebabkan kita ni berhubung secara jauh. Apa situasi, apa contohnya? Misalnya yang pertama mungkin tuntutan pekerjaan. Misalnya tahan suaminya dihantar ke luar negara berbulan-bulan dalam jangka yang masa yang lama. Dan begitu juga dengan isteri kan misalnya ada juga dihantar. Okey, mesyuarat misalnya kursus seminar atau mungkin 2 minggu saja, cuma seminggu saja. Tapi yang lama ni lah, yang lama mungkin mereka telah pun dihantar bagi melanjutkan pelajaran. Melanjutkan pelajaran juga. Misalnya dapat latihan dalam perkhidmatan misalnya, in-service, ataulah ada situasi-situasi yang menyebabkan mereka ni hubungan jarak jauh, terpaksa melalui hubungan jarak jauh. Dan tetapi walau bagaimanapun alhamdulillah, syukur dengan raja kita yang prihatin, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin wa Ta'ala telah pernah bertitah mengenai dengan pegawai, menyentuh mengenai penghantaran pegawai atau kakitangan perempuan dan juga yang dihantar misalnya berdua-duaan misalnya dengan seorang lelaki yang bukan muhrim. Baginda tidak berkenan dengan situasi sebegini. Jadi yang boleh katanya, kata baginda boleh menyebabkan perapran perceraian dan sebagainya. Salah satu sebab mungkin ya. Jadi itulah kita ni berterima kasihlah dengan raja yang prihatin. Jadi bukan saja yang tadi kita ni itulah ia tentu menuntut ilmu juga misalnya. Misalnya isteri belajar di luar negeri kadang-kadang macam pernah jual lah, saya pun sendiri pernah melalui macam terpaksa meninggalkan suami anak juga, dan macam kerana ianya kira last minute lah jual masa tu, jadi persediaan agak terhad dan kemudian oleh kerana itu terpaksalah berkorban. Sedih juga rasanya. Berkorban. Jadi itulah yang untuk mukadimah saya pada pagi ini, iaitu mengenai dengan hubungan jarak jauh di antara suami isteri misalnya. Kalau kita lihat saja, kalau kita lihat daripada tajuk tersebut, jauh di mata, dekat di hati, memang ini adalah hubungan di antara satu dengan yang lain. Bukan saja kalau kita eratkan dengan suami isteri, mungkin pasangan-pasangan juga. Ini perlu untuk mereka melahirkan. Bukan saja suami isteri. Bukan saja suami isteri. Bertunangkan. Pasangan mereka masing-masing. Jadi mungkin ada tips yang tertentulah bagi mereka yang berhubungan jarak jauh ni. Maklum sajalah nyorang tani sepenantian satu penyeksan cewa. Tapi itulah mungkin ada jiwa-jiwa rasanya. Ini tajuk punya pasalnya. Tapi mungkin ada tips yang boleh kita guna pakai dan boleh memberikan
satu motivasi kepada petani, dorongan kepada petani jauh. Kerana berjauhan tu orang tadi mungkin disebabkan tugas-tugas yang diberikan. Ya, alhamdulillah dia. Pelajaran juga. Puan Nurul ya, kalau kita lihat saja alhamdulillah di mana kerajaan ke bawah dulu yang Maha Mulia telah pun prihatin seperti mana yang telah Puan Nurul katakan, di mana teknologi itu memainkan peranan di dalam mendekatkan lagi hubungan di antara satu dengan yang lain. Misalnya saja telefon, kita menggunakan SMS, menggunakan WhatsApp. Ini adalah kadang-kadang walaupun mereka jauh, akan tetapi dekat juga di hati. Inilah yang perlu untuk kita ketahui. Silakan. Jadi sebelum itu memanglah hubungan jarak jauhan ni kadang-kadangnya kita ni adalah tipulah rasanya macam membosankan, boring. Betul. Macam selalu ya ada saja datang-datang dah ada di sisi kita ni. Selalunya yang macam jadinya orang tempat bahu kita ni bersandar tempat bahu untuk tani bersandar dan itulah macam kita ni mesti rasa macam kehilangan orang. Itu ya terkadangnya boleh menjadikan terjadinya pergaduhan. Pernah kes-kes yang kami kendalikan di jabatan juga, memang adalah sesetengahnya yang dah tahan, kemudian kurang iman, kemudian terjadinya perceraian, kecurangan dan sebagainya. Inilah salah satu puncanya. Okey. Jadi cara sebenarnya ada cara-caranya tu. Sebenarnya ada orang tips-tips mengatasi long distance relationship ni. Salah satu daripadanya benar tu. Yang tadi tu teknologi memainkan peranan yang penting tu. Teknologi itu sering berkomunikasi melalui telefon. Sekarang ni telefon lagi canggih-canggih, boleh sudah FaceTime, Skype apa nampak muka dulu. Kalau zaman-zaman dahulu kita ni beruntung sebenarnya. Betul. Kalau zaman dulu nada telefon pun payah. Telefon pun payah. Surat saja. Surat saja. Jadi pengganti diri. Benar, benar tu surat pengganti diri. Masa ni senang sudah ada WhatsApp, WhatsApp tu. Dan kalau dulu ialah tu pakai surat apa saja nada ni semuanya. Jadi kita ni beruntunglah. Jadi sebenarnya yang penting komunikasi ni orang jangan je bertepuk di sebelah tangan mesti dua hal, two way communication lah, dua-dua. Jadi macam untuk bertanyakan khabar misalnya, macam apa khabar harian ni, apa buat harian ni, cuma itulah program-programnya, aktiviti semualah macam biasalah tu. Update. Jadi sekarang ni Puan update status tak payah. Lihat siap. Lihat saja. Online. Apa dibuat online. Benar tak? Jadi kirimkan kata-kata romantis. Tu pandai-pandailah kita ni kreatifkan ni orang. Mungkin macam kalau bosan je tu, macam sikit-sikit hari-hari bahapa kemana. Apa dibuat. Apa dibuat. Murang sudah makan belum? Jadi mesti ada ni orang kreativiti itulah. Macam mungkin di reminisce masa-masa lalu tu, gambar-gambar dulu. Reminisce ni maksudnya diingatkan lagi. Masa kahwin-kahwin dulu kah, gambar-gambar dulu masa bercinta kah. Kalau boleh di-post lagi tu gambar tu. Kalau boleh di-post lagi tu. Di-post lagi. Macam ni masa ingat je di mana ni Yalah tu. Jadi it will remind him or her dulu macam mana kita ni cinta benar kan ni pun cinta masih jadi untuk menguatkan saja, mengeratkan lagi hubungan itu. Macam indahkan saja sama setiap hari sama saja, plain saja. Jadi mesti ada kreativiti. Dan surat-surat cinta apa dulu tu ke email lah tu ke kalau boleh forward balik pantun-pantun tu dilihatkan balik. Puisi apa tu, bukan pantun tu, puisi. Kalau ada puisi cinta juga. Ada puisi cinta. Ya hujan gerimis apa Okey. Jadi selain daripada tu libatkan anak dalam komunikasi. Misalnya anak tu kita ada anak libatkan anak macam masa kita ni berkomunikasi ada anak hai baba, hai mama, macam tu. Jadi ia pun macam sebagai pengikatnya orang pengikat kasih sayang tu. Itu yang penting sebenarnya. Jadi
yang kedua ialah sering sharing segala sesuatu, everything lah. Jangan kita ni orang berahsia. Takut saja kalau kedengaran dari orang yang lain, daripada diri sendiri ya. Tidak ada rahsia di antara kita. Tidak ada rahsia di antara kita. Banyak bermadah hari Banyak ini. bermadah hari ini. Benarnya tu. Bukan jangan ada dusta antara kita. Di antara kita. Tiada dusta tu, tiada dusta di antara kita, boleh je tak? Jadi itulah macam mesti sharing. Tapi jangan je macam ni lah. Kadang-kadang kalau sharingan ni boleh menimbulkan kadangnya macam cemburu, sensitif. Kadang ya tentu kita ni elakkanlah. Misalnya cakap hari ini saya keluar ke town, misalnya ke bandar. Banyak orang, ada timbullah rasa cemburu. Kita ni lah memainkan peranan di sana, ndak ada dia sama kawan bini-bini saja. Cuma itulah macam kalau boleh gambarkan sebagai bukti Jadi itulah macamnya orang untuk mengeratkan lagi hubungan itulah. Okey. Jangan dengarkan hasutan orang lain. Itu yang paling penting. Hasutan orang lain ni kadangnya ada yang tidak mau melihat kita ni tu bahagia. Mulalah timbul ni chance ku ni nya. Nada bininya nya, nada lakinya nya. Itulah ni chance-nya. Jadi jangan didengarkan pihak yang lain. Mesti ada bukti yang kukuh, barulah boleh orang bertanya, menuduh. Jangan prasangka yang buruk. Itulah jangan didengarkan, because we know them better. We know them better. Dan kepercayaan adalah sangat penting. Kepercayaan. Okey. Cemburu jangan, itulah yang tadi saya katakan, jangan cemburu terlampau berlebihan. Jangan cemburu buta. Jangan cemburu buta. Lagi termadah-madah je. Kenapa tujuannya rasanya tu? Jangan cemburu buta. Jadi kalau boleh macam kalau cemburu pun bagi tahu cemburu macam siapa tu dalam gambar tu, ada bini-bini tu cuma itulah. Tapi jangan ni orang akan create pergaduhan itulah, problem itu. Tanya bisa-bisa kadang ia pun rimas je macam terlampau. Ni orang semakin dikejar, semakin menjauh. Itulah, semakin dikejar semakin menjauh. Jadi jangan terlampau ni orang push push him or her. Kalau boleh macam bincang elok-elok, baik-baik. Okey. Dan kepercayaan anilah macam anilah kepercayaan sebenarnya, trust. Macam kalau kita ni membina rumah tu, membina rumah mesti ada ni orang asas yang kukuh, kuat. Macam tiangnya harus kuat, simennya apa semua itulah. Seperti jua dengan rumah tangga. Seperti jua dalam satu hubungan tu mesti ni orang ada kepercayaan, trust itu. Itu yang penting. Jadi kalau ada kepercayaan tidak akan rapuh ni, walaupun jarak dan waktu memisahkan, tidak akan memisahkan walaupun jaraknya jauh, walaupun gerimis mengundang. Walaupun gerimis mengundang. Walaupun waktunya difference kadangnya di US berapa jam sama Brunei. Kadang sudah tani bangun dia barukan tidur. Macam sekali saja kadangnya kita ni berkomunikasi. Jadi jangan ni orang mungkin kalau masanya tidur tu masihlah hantar juga gambar apa kan supaya keep him updated. Cuma itulah. Kurang khawatir berlebihan, over je khawatirnya ni. Kadangnya boring terlebihan ni, overprotective, lebih hurinya. Itulah kalau boleh kurangkan over berurian ni. Jadi salah satu yang sebenarnya boleh kita ni buat semasa hubungan jarak jauh ni is membizikan diri kita ni, menyibukkan diri kita ni. Mungkin dengan exercise kah, bawa jalan jogging apa, ataupun indah ke gym kah, aerobics kah, apa, buat something yang boleh ni orang distract our mind lah, daripada memikirkan apa kartun dah pada habis tu. Outing ni juga memainkan peranan yang penting untuk mengisi masa lapang mereka. Benar tu. Kadang-kadang kalau kita ni ada apa outing sama dengan rakan-rakan kita ni apa itu ni menyebabkan kadang-kadang kita ni rasa stres juga. Benar tu. Jadi mestinya orang kalau boleh itulah
bertemu itu memang mesti juga. Jadi boleh ya balik kalau ada bercuti, kalau ada time untuk bercuti, balik. Sekali-sekala tu balik. Ya, betulnya memang banyak tips yang boleh kita guna pakai sebetulnya. Tapi masa kita kesuntukan pada pagi ini jauh di mata dekat di hati. Tapi dengan adanya tips yang telah pun dikongsikan sebentar tadi, banyak memberikan juga panduan dalam kehidupan kita, berhubungan kita, pasangan kita, suami isteri dan juga keluarga. Yang penting adalah untuk membina keharmonian rumah tangga. Itu yang penting sekali. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nazurah, Nurul Nazurah Jaya daripada Pegawai Pembangunan Masyarakat. Jadi assalamualaikum kami ucapkan terima kasih Puan.